Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadi maqalidul khairi kulluh wa ilayhi turja'ul amru kulluh. Iftah alayna fadhan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Iftah alayna fadhan qariba. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Dengan izin dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita. Yang mana insyaAllah pagi ini kita akan sambung lagi daripada perbahasan kitab Taqribul Ikhwan fi Ta'allumi Aqaidil Iman, karangan Haji Abdul Qadir bin Wan Ngah Sekam rahimahullahu ta'ala. Dan kita sambung lagi insyaAllah. Kalau kitab saya ni kita jauhi muka surat 22, maka baginya 3 ta'aluk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bahasan sifat sama' maka baginya, bagi sifat sama' itu 3 ta'aluk. Jadi bagi sifat sama' tu dia ada 3 fungsi. Apa itu ta'aluk? Dulu kita dah bahas. Talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bizati. Itu dalam bahasa Arab. Dia sebut kata ta'aluk ni menuntut satu pekerjaan akan sebagai tuntutan yang lain. Akan sebagai menuntut pekerjaan yang lain di atas adanya sifat itu di zat Allah. Ni dulu kita dah bahas dah. Hanya bari dah lama dah. Dia tauhid ni dia tak boleh, kita tak boleh apa kata, kalau tinggalkan selalu tu kita terlupa. Dia kena tahu ta'aluk tu apa. Bahasa moden semua tahu. Orang biasa, orang awam tahu kalau kata bahasa moden. Ta'aluk tu apa? Fungsi sifat. Ataupun kita panggil apa? Kerja. Tapi definisi sebenar tu kita kena tahu sebenarnya. Bagi orang kita belajar ni kena tahu. Mana kata ta'aluk, mana kata samratu sifat, mana kata sifat, mana kata muta'alak. Tu kena beza. Kalau ditanya tu kita kena jawab lah.
Baik, dia kata, maka baginya, bagi sifat sama itu 3 takluk. Maka sabit baginya. Kalau belajar ilmu nahwu ni, bagi tu khabar muqaddam, 3 takluk tu mubtada muakhar. Maka sabit baginya, bagi sifat sama itu 3 takluk. Mana 3 takluk? Satu daripada 3 takluk tu. Tanjizi qadim. Dia kata tanjizi qadim. Apa makna tanjizi qadim? Ni nak urai. Apa definisi tanjizi qadim? Kata dia dengan makna, dia nak taswir makna tanjizi qadim. Dengan makna sudah berlaku dan lulus mendengar sedia kala akan benda yang sedia adanya. Jadi bila sebut tanjizi qadim, dengan makna sudah berlaku dan lulus. Sudah berlaku dan kita kata selesai mendengar lah. Lulus maksudnya dah melulus mendengar. Ataupun kita kata dan sudah mendengar. Sudah berlaku dan sudah mendengar sedia kala. Tuhan dengar sedia kala dah. Dengar apa? Akan benda yang sedia adanya. Apa dia benda yang ada sedianya tu? Sejak azali. Yang dia dengar tu. Iaitu apa? Benda yang sedia adanya tu. Iaitu kembali pada situ Iaitu benda yang sedia adanya. Itu tu zatnya Ta'ala dan sifat ma'ani baginya, bagi Allah Ta'ala. Jadi zat tu dan juga sifat ma'ani tu qadim. Bila qadim, dia ada sebelum daripada Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Sedia kala kita kata. Maka zat dan sifat ma'ani itu Allah Ta'ala dah sudah pun dengar dah. Allah Ta'ala dengar sejak azali lagi. Tu maksud dia. Dengan takluk tanjizi qadim. Allah Ta'ala mendengar tu sejak azali. Nak mendengar apa? Makhluk tak ada lagi. Mendengar zat dan sifat ma'ani dia. Mendengar zat dan sifat ma'ani dia. Kenapa dia tak dengar sifat salbiah? Sifat ma'nawiyah? Kalau orang tanya. Kerana diri sifat salbiah. Diri sifat nafsiyah. Diri sifat ma'nawiyah bukan benda yang ada. Bukan benda yang maujud. Bukan benda yang wujudi. Nak dengar tak boleh sebab apa? Sebab bukan benda ada. Dengar-dengar ni kita dah bahas dulu. Sifat sama, dia bertakluk kepada mendengar kepada perkara yang maujud sahaja. Tu kena ingat Tuhan mendengar dengan perkara yang maujud. Sama ada suara, bunyi, warna, bau, itu semua Allah Ta'ala dengar. Dengar tu di atas jalan nyata bagi dia. Nyata bagi sifat samak dia tu. Nyata dengan sifat pendengar dia. Asal kata ada benda tu Allah Ta'ala dengar. Ada macam mana? Dengar macam mana? Dengar di atas jalan nyata. Nyata bagi dia tu ada. Dah, itu je. Kaifiat macam mana? Wallahu'alam. Tu kita tak ketahui. Yang kita boleh hurai kata Tuhan mendengar tidak ada jalan kaifiat macam kita. Melalui telinga tidak. Cuma mendengar tu semata-mata mendengar di atas perkara yang ada. Contoh dia kata ni. Yang pertama ni takluk tanjizi qadim. Jadi tanjizi qadim ni Tuhan sudah pun mendengar. Kita kata berlaku dan lulus mendengar. Sudah mendengar. Sedia kala Tuhan mendengar apa? Akan benda yang sedia adanya. Apa dia perkara yang sedia ada? Iaitu dia kata zatnya Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tu qadim. Benda ada.
dan sifat ma'ani baginya bagi Allah. Sifat ma'ani Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala dengar. Bukan kata sifat ma'ani saja. Hingga, ni rayah. Kata rayah bagi sifat ma'ani tu. Kata mendengar sifat ma'ani tadi tu, sehingga sama sendiri pun. Sehingga sifat sama sendiri pun dia mendengar. Diri sifat sama mendengar. Kita kata, Tuhan tu ada sifat sama. Dia mendengar sejak azali, zat dan sifat ma'ani. Orang tanya, sifat sama sendiri tu dia dengar tak? Sifat sama tu sendiri dia dengar. Dengar juga sebab benda ada. Diri sifat sama tu sendiri dia dengar juga. Tengok. Bukan kata dia mendengar kata sifat makni yang lain, kudrat iradat, zat Allah Ta'ala. Bukan tu saja. Bukan terhenti di atas itu. Hatta sehingga diri sifat sama sendiri dia dengar. Tu. Kita kata Tuhan tu mendengar dengan sifat sama dia sendiri, dia dengar. Macam mana kaifiat? Wallahualam, kaifiat kita bukan kaifiat tu majhul lah. Awal kaifiat tu majhul. Kaifiat itu dijahilkan bagi kita. Bukan kita boleh tahu. Tahu-tahu kalau kita tahu tu, itu kaifiat tu, itu nisbah makhluk. Habis itu. Tu maksud kata, Tuhan mendengar sehingga sama sendiri, sehingga sifat sama sendiri pun. Tulis tu, yakni dia mendengar juga. Sehingga sifat sama sendiri pun dia mendengar juga. Tu. Itu yang pertama. Kedua daripada 3 ta'aluk. Ta'aluk sulu'i qadim. Yang kedua ni pula, kerja buatnya, fungsi dia yang kedua, bagi sifat sama itu, ta'aluk sulu'i qadim. Ni tolak sulu'i qadim ni. Macam mana ta'aluk sulu'i qadim? Dia kata, dengan makna. Ni nak taswir lah. Nak bagi gambaran macam mana rupa dia tu. Dengan makna patut dan padan. Sedia kala mendengar akan mungkin pada masa adanya ada mungkin. Jadi ta'aluk sulu'i qadim, patut dan padan. Patut dan padan. Bila patut dan padan ni apa? Boleh mendengar di situ. Patut dan padan dengan mana? Boleh mendengar pada sedia kala. Ternyata boleh dengar sedia kala, bagi mendengar akan mungkin. Nak dengar diri mungkin tu boleh. Ternyata mendengar akan mungkin ni, mendengar akan perkara yang maujud bagi mungkin. Ataupun kita kata yang diri mungkin yang maujud. Boleh nak mendengar pada sedia kala lagi, nak mendengar akan mungkin tu pada masa adanya ada mungkin. Baik, kita tanya balik. Waktu suluhi tu mungkin dah ada ke belum? Tanya ke situ juga. Dia tak ada lagi. Tapi sifat suluhi tu dah ada dah. Macam ni, je tengok contoh je. Pagi ni je. Haji tak dengar lagi saya mengajar. Tapi pukul 7 pagi tadi tu, Haji punya sifat pendengar tu boleh nak mendengar syarahan saya. Tapi saya tak mengajar lagi. Tapi untuk menerima
untuk menerima pendengaran daripada telinga haji tu, nak saya mengajar tu, boleh terima dah. Walaupun tak mendengar lagi. Tapi dah boleh menerima. Suluhi, panggil suluhi tu. Padan patut. Nak terima syarahan daripada saya tu, dah padan patut boleh terima dah. Tapi saya dah ngajar ke belum tadi? Tak lagi. Suluhi je. Sampai masa baru kita panggil tanjis. Nampak? Tanjis hadis. Dia macam sifat kudrat juga. Dia ada suluhi kan. Sifat irodat ada suluhi. Jadi siluan kau ni padan patut boleh nak mendengar Tuhan tu sejak azali lagi. Nak mendengar apa? Akan mungkin itu. Diri mungkin tu boleh. Kalau ada mungkin tu dulu boleh dengar. Tapi anda kata sifat tu boleh nak kita nak Tuhan tu nak mendengar. Macam kita lah. Boleh kita nak mendengar pukul 8 pagi ni ada orang mengajar. Telinga kita tu boleh terima mendengar. Boleh terima tu kata kita panggil suluhi je. Nampak tak? Tu. Macam ni lah. Orang tua kita marah dulu. Waktu kita budak-budak. Sehari kan pukul 10 kan orang tu ngepek dah. Orang tu dia bising dah. Tak dah telinga kita. Dia kata tak dah telinga kita. Padahal tak dengar lagi. Tapi standby. Tu nampak. Cadangan untuk mendengar tu ada dah je. Atas suluhi tu. Nampak tak? Habis. Tu suluhi dia tak ada payah mana. Dia kena bandingkan tu tak apa. Dengan sifat makhluk kita boleh nampak situ. Habis. Tu dia kata mungkin pada masa adanya ada mungkin. Kalau masa mungkin tu nak ada tu, bolehlah Tuhan nak mendengar pada waktu imkan tu. Habis itu. Ketiga daripada 3 ta'aluk. Tanjizi hadis. Dengan makna baru berlaku mendengar akan benda-benda mungkin yang baru adanya pada ketika adanya ada mungkin. Tengok. Jadi yang ketiga pula sifat ta'aluk bagi sifat sama itu dengan makna baru berlaku mendengar. Bila sebut kata baru berlaku mendengar tu maksudnya apa? Tulis itu yakni pada ketika waktu imkan. Yang dikatakan dengan makna baru berlaku mendengar. Apa maksud dengan makna baru berlaku mendengar? Tulis itu yakni pada masa waktu imkan. Apa dia maksud waktu imkan? Hajar Faridah. Dan Hajar Rohana. Nanti Hajar Rohana. Apa maksud kata pada waktu imkan, Hajar Rohana? Hamba tak nampak. Hamba tak dengar apa berita. Hajar Rohana? Tak ada kan ni? Ada Ustaz. Kurang sihat. Oh, lama tak nampak Hajar Rohana Kurang sihat je. Apa Hajar nak tanya? Hajar Rohana tahu kan maksud dia? Boleh jawab ke? Soalan saya tadi? Tak boleh. Boleh? Tak boleh. Okey, tak apa. Hajar Faridah tolong jawab. Pada masa Allah menjadikan makhluk. Jadi permulaan Allah Ta'ala menjadikan makhluk sampai sekarang ni, duduk timur-timur ni, ini dipanggil waktu imkan, Hajar Rohana. Bila sebut kata waktu imkan, waktu Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Maksudnya daripada permulaan tu, Allah Ta'ala menjadikan makhluk, sampai duduk sekarang Allah Ta'ala timbul tu. Itu waktu imkan. Maka dengan waktu imkan ni lah, yang dikatakan baru berlaku mendengar. Yang takut orang salah faham, baru berlaku mendengar, baru sangat ke bukan macam tu. Maksud kata baru berlaku mendengar tu maksudnya, pada ketika waktu imkan. Tuan-tuan akan tulis itu tu. Mendengar apa?
akan benda-benda mungkin yang baru adanya ada mungkin. Tu. Akan benda-benda mungkin yang baru adanya mungkin. Pada ketika adanya mungkin itu, pada ketika adanya ada mungkin. Itu maksud dia. Habis itu, ni tak ada payah mana. Dia kalau kita dah tahu ni mudah sikit lah. Baik, kita terus pergi lagi. Qala al-musannif rahimahullah. Percaman. Ni dalil pula. Dia panggil dah dalil pula. Percaman kata. Dia bersifat dengan sama itu ialah. Mana percaman dia? Tanda dia. Itu percaman. Percaman ni dia panggil tanda. Dalil. Dalil bahasa Arab. Dia panggil, Melayunya kita panggil percaman, tanda. Percaman kata, dia bersifat dengan sama itu ialah. Mana dalil dia? Yang kita kata Tuhan tu bersifat dengan sifat sama. Kita fikir, kalau tak bersifat dengan dia, dengan sifat sama tu, tentu dia tuli. Nampak tak? Dia benda berlaziman lah tu. Dia kita maksudnya, dia benda ni berlaziman. Bos malam saya sebut kat Masjid Wilayah. Perkara yang berlaziman tu kita maklum. Kalau dia tak bersifat dengan sama, dia jadi tuli. Automatik begitu. Macam kita semalam kita kata lah. Bila kata lapar tu, dia tak makan. Berlaziman tu. Dia masuk kaedah apa? Ajar Faridah semalam. Apa kaedah sampai tahu? Kaedah apa? Tolong tutup lah tu. Okay. Saya banyak nak baca yang Arab ke? Arab. Tolong tutup yang video. Tolong tutup gambar. Sorry. Allahu Akbar. Tak apa. Dah lah tak pakai apa. Macam mana? Ajar Faridah? Okey. Baca yang Arab ke Ustaz? Kalau Ya, maknanya. Al-mutalazimani la yanfakani. Dua perkara yang berlaziman tidak boleh bercerai. Okey, tu. Contoh. Itu kita ada kata. Ilmu tentu jahil. Bila kata, tu contoh. Macam ni lah. Bila kita kata Tuhan itu dia tak bersifat dengan sama, dia akan jadi tuli. Tu. Baik. Tu dia panggil. Dia katakan sifat sama. Jadi kalau sifat sama ni, kalau kita fikir dengan akal, kalau tak bersifat dengan dia, dia tentu jadi tuli. Itu dia panggil al-mutalazimah ni la yang fakar ni. Dua perkara yang berlazimah tu dia tak boleh bercerai. Nak bercerai macam mana? Maksudnya dia tak boleh bercerai. Maksud di sini kata tak boleh bercerai tu. Bila salah satu kata bila dia tak bersifat sama, apa yang jadi pada tak sama? Dia jadi tuli. Tu kata tak bercerai tu. Terbaik habis. Maka kekurangan, tambah sikit. Maka ada bagi Allah Ta'ala itu sifat kekurangan. Kalau kita, maka ada bagi Allah Ta'ala itu sifat kekurangan, yakni tuli itu dikatakan sifat kekurangan. Tuli itu dikatakan sifat kekurangan. Habis itu. Tu dia kata, dalil yang pertama lah. Kemudian dia pergi lagi pula. Dia rentetan tu banyak lah. Bila dah tahu kata Tuhan tu, kalau dia tak bersifat ni, fardu takdir, andaian saja. Kemudian dia kata lagi,
Maka bahung lagi pula membawa kepada lemah. Maka bahung. Bila sebut bahung ni mustahil pada akal. Ada bahasa ayadi Maka bahung yakni mustahil pada akal. Lagi pula membawa kepada lemah. Lemah apa? Daripada menjadi akan mungkin. Tadi lemahlah Tuhan nak menjadikan makhluk. Sebab apa kata lemah? Sebab dia dah tuli. Bila dah tuli, lemah dia membawa kepada jadi kekurangan daripada menjadikan akan mungkin akan makhluk ni. Tu. Sebab apa? Sebab apa boleh kata bila lemah menjadikan mungkin? Sebab apa boleh kata membawa kepada lemah daripada menjadikan mungkin? Sebab apa kita kata Tuhan tu lemah nak menjadikan mungkin? Kerana yang lemah daripada nak tolak penyakit diri sendiri itu. Dia nak jadikan makhluk, sedangkan diri dia pun dia tak boleh nak tolak penyakit tuli tadi tu. Kita kata apa? Nak tolak penyakit diri sendiri, iaitu seperti penyakit tuli. Bila dia lemah, nak menolakkan daripada penyakit diri sendiri tadi, tentulah sangat lemah. Lemah lah, dia katakan lemah. Kita kata tengok manusia ni lah. Orang tu lemah, kita kata orang tu lemah tu. Orang tu LOKU tu kita kata. Bila sebab LOKU tu, kita maklum. Kalau dia pergi naik train ke apa, kita bagi laluan dulu untuk dia duduk. Kita kata semua pun dia boleh duduk. Kita kata dia boleh berdiri, Ustaz, tak duduk pun tak apa. Tapi kita panggil lemah. Nampak? Dia OKU tapi Ustaz dia berjalan elok. Bagi dia berdiri tak apa rasa bagi duduk. Nama pun dia tu ada sifat kekurangan bagi dia. Contoh kita kata dia buta. Kita kata buta tak ada kena mengena pun dengan berdiri. Kita kata gitu. Kita tak kira gitu, kita kira kata ada sesuatu perkara yang lemah pada dia. Kita panggil ada sesuatu perkara yang lemah pada dia. Yang kita katakan menyakit diri dia tu. Tentulah sangat lemah. Yang kita kata, lepas kita kata Tuhan tadi tu, lemah daripada nak menolak penyakit dia sendiri, tentulah sangat lemah nak mengadakan apa-apa mungkin. Nak menjadikan apa-apa mungkin lemah juga. Walaupun kita kata orang buta. Kita kata kat dia, contohlah bukan kata, maksudnya kita bagi nampak. Sedangkan dia boleh makan sendiri. Dia boleh ambil nasi masuk ke mulut. Kenapa kita kata dia lemah juga? Lemah sebab dia tak macam kita, dia boleh tengok lauk apa semuanya. Walaupun kita kata makan dia dengan makan kita sama je. Kita suap masuk nasi dalam mulut kita, sama je kita dengan dia. Tapi beza dia, dia ada lemah. Apa? Dari segi nak tengok lauk tak boleh, nak tengok makanan tak boleh, nak tengok minuman tak boleh. Tu. Dia kena tilik situ. Begitu juga. Bila Tuhan tu dia lemah nak menolak penyakit dia sendiri. Macam mana dia nak menjadikan mungkin ini? Tu saya. Maka lemah juga nak mengadakan mungkin ini juga. Sebab apa tu? Kerana terlebih berat dan payah. Sebab nak menjadikan mungkin tu dengan sebab dia tak dapat nak menolakkan tuli tadi tu, dikatakan terlebih berat dan payah. Macam tadilah kita kata orang tu orang buta tadi kan. Bukan dia tak boleh makan sendiri. Ambil tangan masuk mulut boleh je. Tapi payah sikit lah. Benda makanan tak nampak ni. Orang kena bagi tahu. Tu beratlah dia. Ni macam ni juga. Nampak tak ilat dia nak bagi tak nampak tu. Dalil akli ni. Nampak tak? Macam tadi orang buta tadi. Kita kata dia bukan tak boleh makan, boleh. Tapi berat sikit, susah sikit. Sebab dia tak nampak makanan. Jadi kita kena tolong suap kat dia. Tuhan begitu je, kalau dia ada penyakit pada diri dia. Dia lemah nak mengadakan mungkin sebab dikatakan terlebih berat dan payah. Diri dia pun dia tak dapat nak tolak. Penyakit tuli tu ni.
Macam mana dia nak menjadikan mungkin? Itu agak sukar dan payah. Dia kata terlebih berat. Tu maksud dia. Habis itu. Kalau begitu, mungkin tidak ada. Tu orang yang titam di situ. Maka kita kata, apabila Tuhan itu lemah untuk mengadakan mungkin. Lemah untuk menjadikan makhluk ni. Sebab terlebih berat dan payah. Tafrek dia, kalau begitu, mungkin tidak ada. Mungkin ni tak boleh ada dah ni. Mungkin ni tak boleh ada dah. Kalau tentulah Tuhan tu lemah, dia tak boleh jadikan makhluk. Bila makhluk dia tak boleh jadikan makhluk, maka makhluk ni tak ada. Nampak tak? Dia punya susunan tartib tu. Bila Tuhan tu lemah nak mengadakan makhluk, maka makhluk tu tak ada. Maka bohong lah tu. Itu mustahil pada akal. Maka bohong apa maksud bohong? Tulis tu. Maka bohong yakni mungkin itu tidak ada. Bohong mungkin itu tidak ada. Mustahil lah kita kata makhluk tu tak ada. Mustahil lah kita nak kata mungkin itu tidak ada. Sebab apa? Kerana sudah ada dengan pandangan mata kita sekarang ni dah. Nak tulis sikit boleh? Dia tak ada tulis ke, dia berti situ dia tak berapa nak nampak tu. Maka bohong, apa bohong? Tulis. Yani maka mustahil. Maka mustahil nak dikatakan mungkin itu tidak ada. Maka mustahil nak dikatakan mungkin itu tidak ada. Maka mustahil nak dikatakan mungkin itu tidak ada. Kerana mungkin itu sudah ada dengan pandangan. Mungkin itu sudah ada dengan pandangan mata zuhir kita sekarang. Kerana mungkin itu sudah ada pada pandangan mata kita sekarang. Titik situ. Kerana sudah ada. Kerana mungkin itu sudah ada pada pandangan mata kita sekarang. Ni dah ada dah mungkin ni. Tak boleh jadi kita kata Tuhan tu lemah. Tu. Habis itu. Adapun kita-kita yang tuli dan buta dan bisu boleh bekerja itu. Dia kata, orang tuli, orang buta, orang bisu tu boleh bekerja. Macam kita cakap tadi lah. Orang tuli tadi nak makan boleh. Tak ada masalah apa. Macam kita juga ada tangan boleh makan. Suap mulut. Suap nasi dalam mulut. Tapi beza apa? Dia tak nampak macam kita. Dia payah sikit, berat sikit lah nak makan tu. Bukan tak boleh makan. Boleh makan. Dia berhajat pada nak suap ke, ataupun nak beli makanan ke, nak pilih lauk makanan, dia kena bertanya sikit. Nampak tak? Sebab tu dia kata, ada pun kita-kita ni, kita siapa kita? Orang mukallaf ni lah. Tulis tu, kita tu orang mukallaf. Ada pun kita-kita yang tuli dan buta dan bisu ni. Tuli, buta, bisu mana? Boleh bekerja itu. Maka tidak dihairan. Itu tak dipelikkan bagi kita. Atau maksud tidak dihairan. Tidak dihairan maksud tidak dipelikkan bagi kita. Itu bukan perkara yang pelik. Itu bukan perkara yang aneh. Itu bukanlah perkara yang sebab tu dia kata, maka tidak dihairankan, maka tidak aneh perkara itu. Sebab apa kita kata tak aneh, tak pelik? Kerana Tuhan yang menggerakkan dia
Tuhan yang menggerakkan orang tuli, buta dan bisu tadi, yang boleh bekerja tadi. Tu. Itu maksud dia tu. Kerana Tuhan yang menggerakkan dia, yang menggerakkan bagi orang tuli, buta dan bisu tadi. Bekerja. Tuhan yang gerakkan. Tak ada pelik apa pun. Sebab kita makhluk, bukan Tuhan. Jadi tak pelik lah kita kata kalau kita kata kita bisu, kita kata orang tu bisu ke, orang tu pekak ke apa sebagainya. Kita kata, dia boleh makan sendiri ya. Tak pelik tak pelik. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menggerakkan. Tu Habis itu. Kalau begitu, itu apa? Kalau begitu, yakni Tuhan yang menggerakkan tadi tu. Tuhan yang menggerakkan bagi orang yang tuli, buta, bisu tadi tu. Ataupun kita kata gini. Kalau begitu, kita kata Tuhan itu tidak tuli. Boleh tak? Tuhan itu tidak tuli tu. Bila kita kata gitu tu, kalau begitu tu, kejaplah kata. Ataupun kita kata gini. Kalau begitu, yakni Tuhan yang menggerakkan yang tuli, buta dan bisu tadi tu, boleh bekerja tu. Kalau begitu tu, kejaplah. Ya, kalau begitu ni, nampak ni, dia nak pada tuli je ni. Nak pada tuli. Kalau begitu yang ni, dikatakan Tuhan itu tidak tuli tu. Kena situ. Tak situ. Tulis situ. Kalau begitu yang ni Tuhan tu tidak tuli tu. Apa kena? Bila kata Tuhan tu tak tuli, kejaplah kata ada samak padanya pada Allah Ta'ala. Kejaplah kita kata Tuhan tu ada sifat sama. Satu. Dan kejap pula tak tulinya Ta'ala. Bila sebut kata Tuhan tu tak tuli, apa maksud dia kat ini? Bila kita kata Tuhan tu kejaplah dia tak tuli, itu dia panggil apa? Hukum dia? Kat ini? Dia panggil hukum apa tu? Istihalah. Dia panggil hukum istihalah. Dia panggil hukum istihalah. Tak tuli. Adapun tuli tu mustahil. Jadi kena ingat. Hukum istihalah tu yang qadim. Yang azali. Kita kata tak tuli tu ada pada Allah Ta'ala sejak azali. Adapun mustahil, itu bukan benda ada pada azali. Itu hanya ada amrun ikhtira'i saja. Itu rekaan saja. Dia bukan qadim, dia bukan baru. Dulu kita bahas dulu. Habis itu. Wallahu a'lam. Bahasan sifat basar. Dan setengah daripada sifat ma'ani itu basar, yakni pelihat. Ini tersambung lagi ya. Berhenti setakat tu dulu. Jadi insyaAllah saya nak bertemu malam awal. Minggu depan Jumaat saya minta cuti. Saya nak pergi ziarah kubur orang tua saya. Minggu depan kita cuti hari Rabu. Jumaat pagi lah. Jumaat pagi tu saya minta cuti sebab saya nak menziarahi pusara bapa saya. Sama tak pergi ni. Jumaat saya mengajar tak ada cuti. Nak cuti Jumaat minggu depan. Minggu depan saja. Saya minta izin. Okey, baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyraf